Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Segmen Terus Terang malam ini khas untuk anda dari studio NR Channel TV. Saya Hasli Alias, malam ini moderator anda pada malam ini dalam segmen Terus Terang ingin mengupas, membedah isu-isu nasional politik tanah air yang terkini dan juga agak panas, dan kita telah menjemput seorang sosok pemimpin politik yang agak ternama di Malaysia ini, dan saya ingin menjemput Datuk Lokman Nur Adam, pengarah komunikasi UMNO, ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia dan juga Ketua Sekretariat Media Perpaduan ke studio NR Channel TV pada malam ini. Selamat malam Datuk, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kesekian kalinya Datuk di NR Channel TV, kita telah beberapa kali menjemput Datuk Lokman Nur Adam untuk membahaskan isu-isu politik nasional, dan beliau seringkali memberikan satu kupasan daripada sudut yang berbeza, perspektif yang berbeza, dan apa yang kita inginkan pada malam ini adalah satu pencerahan tentang topik-topik ataupun soalan-soalan yang ingin saya kemukakan dalam beberapa isu-isu politik dalam beberapa tempoh yang kebelakang ini, tidak berapa lama. Jadi untuk soalan yang pertama, Datuk, kita boleh teruskan? Boleh. Okey. Isu berkenaan dengan setiausaha politik kanan PMX, iaitu Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin, berhubung dakwaan keputusan pada malam PRU ke-15. Beliau mendakwa ada sedikit campur tangan daripada PMX. Dan saya ingin bertanyakan, betul ke ada perjanjian yang dibuat di antara Datuk Seri Zahid Hamidi, Presiden UMNO, dan juga PMX tentang penubuhan kerajaan perpaduan sebelum atau keputusan PRU pada malam PRU 15 itu? Pertama sekali, saya dengar juga apa yang diperkatakan oleh Datuk Seri Syamsul Iskandar. Kan? Beliau mengatakan pada malam pengiraan undi, selepas pilihan raya. So, apa yang berlaku selepas pilihan raya tu sudah pastilah bila kita dah tahu keputusan pilihan raya di tempat-tempat lain. Kan? Beliau pun sendiri mention dah sampai pukul berapa pagi? 3 pagi. Ya. So, di tempat lain semua dah habis kira. Betul. So, biasanya sebelum habis kira tu kita dah ada kita punya percaturan apa yang bakal berlaku. BN yang sepatutnya boleh menang banyak akibat daripada kita dah berhadapan dengan sabotaj dalaman, pengkhianatan daripada pemimpin-pemimpin dalam BN sendiri yang pro kepada Perikatan Nasional. Kita dah boleh baca dah pada ketika tu di kita punya war room. Tak sampai tengah malam pun kita dah tahu dah berapa kita menang sebenarnya. So daripada situ pun kita dah buat perancangan kita dengan siapa kita nak bersama. Kan? Jadi tak timbul soal benda tu dah rancang awal. Kan? Kalau benda tu rancang awal, dah pastilah kita masuk pilihan raya umum yang ke-15 bersama dengan PH terus. Kan? Tetapi selepas kita begitu yakin kita boleh menang besar, pergi Solo, sama seperti di Melaka, sama seperti di Johor, itu sebab kita pergi pilihan raya umum yang ke-15 Solo. Kan? Orang pergi Solo ni, orang nak menang dan memerintah secara bersendirian. Tak timbul soal kita ni ada jajaran baru. Tetapi selepas mendapat keputusan yang cukup mengecewakan, kan? Sudah pasti kita fikir tentang masa depan kita. Nombor satu, kita nak bersama Anwar ke? Kita nak bersama dengan Muhyiddin. Sebab ada dua pilihan saja yang ada pada Barisan Nasional. Kita cuma menang 30 kursi. Nak pergi mana? Nak tubuh kerajaan sendiri? Nak jadi pembangkang seorang-seorang? Tak boleh. Tak boleh berlaku. Lebih-lebih lagi, selepas itu, kita tahu bahawa Baginda Tuanku yang di-Pertuan Agong ke-16 meminta supaya diwujudkan kerajaan perpaduan. Dia tak nak ada hang government ataupun
kerajaan tergantung seperti mana yang berlaku di Thailand. Maka itu sebabnya bila kita dah nampak kita 30, kita pun dah tahu kita tak ada pilihan. Nak pergi dengan Muhyiddin atau pergi dengan Anwar. Jadi apa yang berlaku selepas keputusan tu dah kita perolehi, itu bukan jajaran baru. Itu adalah apa yang terpaksa kita sesuaikan berdasarkan keputusan. Dan jangan lupa, itu bukan pilihan kita. Pilihan kita, kita nak pentas secara bersendirian. Pilihan Datuk Seri Anwar, dia nak pentas secara bersendirian. Cuma Muhyiddin dia memang tak nak pentas secara bersendirian sebab dia tahu dia tak ada kemampuan untuk pentas secara bersendirian. Itu sebab dia kerjasama dengan kawan-kawan yang merupakan ahli-ahli kabinet pada ketika itu untuk sabotaj UMNO, lemahkan UMNO supaya BN tak boleh pentas secara bersendirian. Maka akhirnya kita akan tarik Bersatu dan PAS untuk bersama dengan kita dan kita tubuh kerajaan. Tapi dia yang akan tentukan siapa Perdana Menteri. Tak habis lagi ni. Okey. Bagi saya jelaskan. Baik. Jadi apa yang berlaku selepas kita dapat keputusan, kita buat itu di atas keputusan yang rakyat buat. Rakyat tak nak bagi siapa pun menang. Rakyat nak kita berpakat. Maka kita berpakatlah. Tapi bila ada dua pilihan, nak berpakat dengan Muhyiddin atau berpakat dengan Anwar, kita pilih dengan Anwar. Sebab kita dah merasa bagi peluang Muhyiddin, maafkan dia, dia khianat kita, kita terima dia balik. Malah walaupun dia ada 32 kursi, 5 je yang betul-betul atas parti dia, itu pun pinjam logo PKR. Lagi 16 dia curi daripada kita, lagi 9 campur 2 dia curi daripada PKR. Kita bagi dia jadi PM. Last kali, dia anyaya pemimpin kita. Dia sumbat Datuk Seri Najib. Dia teruskan usaha mengenakan Datuk Najib. Dia teruskan usaha mengenakan Datuk Zahid. Last kali, kita punya duit dia tahan. Dia mainkan kita di Sabah. So, kita ada dua pilihan. Kita pilih yang kurang zalim. Anwar belum pernah kenakan kita. Maka kita pilih Datuk Seri Anwar. Itu pertama. Yang kedua, kita kena fikir tentang masa depan kita. Kursi yang Bersatu dan PAS menang, 74 kursi ni, ialah kursi UMNO. Kursi yang UMNO tandingi. Kalau kita bersama dengan Bersatu dan PAS, pilihan raya akan datang, 26 kursi yang kita ada tu je lah kita boleh bertanding. Yang 74 kursi kita tak boleh bertanding. Maksimum kita boleh bertanding 29 kursi yang dimenangi oleh Pakatan Harapan, kawasan Melayu. Tapi kalau 29 kursi ni pun, bukan semua UMNO boleh dapat. Kalau dah dari segi prestasi pun, 74 dimenangi oleh PN, kita BN cuma menang 26, yang kawasan Melayu. Sudah pasti daripada 29 kursi itu pun mungkin kita boleh dapat lagi 5, lagi 6. Jadi kita kalau dapat 5 ataupun kita dapat 31 kursi, UMNO ada 191 bahagian. So, yang lagi 161 bahagian ni nak buat apa? 160 bahagian nak tutup. Tak boleh lah. Jadi kita dah calculate lebih baik kita bersama dengan Pakatan Harapan. Pertama sekali sebab Datuk Seri Anwar tak pernah anyaya kita. Dia pun salah seorang yang dianyayai oleh Mahathir. Sama seperti Datuk Najib, sama seperti Datuk Zahid. Kan? So kita bagi peluang pada Datuk Seri Anwar. Ya. Okey. Tapi tidakkah ini seolah-olah menidakkan kenyataan bahawa tertubuhnya kerajaan perpaduan ni adalah kerana titah yang di Pertuan Agong? Sebelum titah yang di Pertuan Agong, kena tahu bahawa keputusan ini berlaku. Titah agung itu berlaku kerana titah rakyat dulu. Rakyat yang telah membuat keputusan. Kalau misalnya rakyat buat keputusan, memberikan sokongan padu kepada Barisan Nasional. Barisan Nasional menang. Lebih simple majoriti. Baginda tuanku hanya ada kuasa untuk memilih siapa menjadi Perdana Menteri yang dia percayai mendapat sokongan majoriti daripada lebih daripada separuh ataupun simple majority yang BN dapat. Tetapi disebabkan rakyat memutuskan tak bagi sesiapa, maka baginda tuanku mencadangkan supaya diwujudkan kerajaan perpaduan. Tapi malangnya pada ketika itu
cadangan itu diutarakan kepada parti Melayu yang terbesar terlebih dahulu, iaitu Perikatan Nasional. Kena tahu juga kenapa dia suruh Perikatan Nasional bergabung dengan Pakatan Harapan. Dengan harapan kalau Perikatan Nasional bergabung dengan Pakatan Harapan, Perikatan Nasional ada 74 kursi. Pakatan Harapan ada 82 kursi. Kan? Campur dua-dua ni akan ada 156 kursi. Daripada 156 kursi ni, 103 orang Melayu Islam. Hanya 53 bukan Melayu, bukan Islam. Maknanya, tengok jauhnya pemikiran baginda tuanku ni, dia nak melihat supaya orang Melayu kuat, Islam kuat dalam negara ni. Tapi di dalam jiwa Muhyiddin, dalam jiwa Haji Hadi, sekelumit pun tidak memikirkan soal nak memertabatkan Islam, memertabatkan Melayu ni. Maka dia tolak mentah-mentah. Akhirnya, BN terpaksa bergabung dengan PH. Campur dengan kawan-kawan lagi semua sekali 18 parti, kita ada 148 ngam-ngam. Mana lagi banyak? 148 dengan 156. Banyak 156. Lebih kuat 156. Tetapi dari segi jumlah ahli parlimen Muslim, yang Muslim ni hanya lebih sikit daripada separuh. Tetapi kalau Perikatan Nasional ada fikir pasal Melayu Islam, kita ada 2/3 Melayu dan Islam. Hari ini mereka nak cerita mereka membela Islam. Mereka nak cerita Islam terancam. Siapa punca dia? Mereka lah puncanya kerana memikirkan tentang diri sendiri. Politik diri sendiri. Nak jadi Perdana Menteri. Itu je. Sebab dia dah rasa nikmat. Bila jadi Perdana Menteri. Special draw daripada 8 kali boleh naik jadi 22 kali. Kan? Rang undang-undang Hudud ke RUU 355 ke semua boleh ditong sampahkan. Kan? Projek yang patut bagi bantuan pada Bumi Putra Jana Wibawa last kali dapat kat Tokeh Cina juga. Kan? Kawan Muhyiddin Tokeh Prabot yang tak ada kena-mengena pun dengan agenda Melayu. Ini realiti dia. Tapi masalahnya orang Melayu ni masih tak boleh pick up lagi benda ni. Tak nampak lagi realiti depan mata. Okey. Tapi tidakkah kenyataan Setpol PMX ini, Datuk Seri Syamsul Iskandar ini mencalar imej PMX yang ketika ini dia sangat tinggi dengan dasar-dasar ekonominya, dengan dasar-dasar bantuan kepada rakyatnya, dan tidakkah ini seolah-olah cuba menyerang Datuk Seri Presiden UMNO? Saya tak nampaklah yang Samsul menyerang Presiden UMNO. Saya nampak ini naluri manusia. Kan? Dia dihantar ke situ. Saya cakap terus terang, kalau ada pakatan di antara Datuk Seri Anwar dengan Datuk Seri Zahid, dia akan hantar Panglima Tempang je. Lawan Datuk Zahid. Dia tak akan hantar orang level naik Presiden PKR pergi lawan orang yang penting. Orang yang dia paling percayai untuk menentang Panglima UMNO. Betul tak? Betul. Itu jelas menunjukkan bahawa tidak ada perancangan untuk bekerjasama. Dia hantar orang yang paling kuat, paling dia percayai. Setpol dia. Sekarang ni. Kan? Orang yang paling dia percayai. Kita bila hantar Panglima nak pergi bunuh orang, kita hantar yang paling baik. So itu sendiri pun ni. Tapi bagi saya, kenyataan, saya rasa Samsul pun dah tahulah. Kita dah duduk dalam sebuah kerajaan perpaduan. Memang kita sepatutnya mencari titik persamaan, mengelakkan daripada mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh menimbulkan kontroversi, polemik dan sebagainya. Tapi yelah, kita ni manusia. Manusia. Kalah sikit itu. Kalah 300 lebih. Ada orang dia boleh terima kalah 300 lebih. Ada orang dia terpaksa terima. Ada orang dia suka tak suka, dia terpaksa telan. Kan? Sebab dia kata tapi undi rosak ada orang 800. Undi rosak 800. Kalau dia buat kiraan semula, belum tentu juga dia menang. Betul tak? Tapi bagi saya inilah, siapa pun kalau kalah tipis tu, dia mesti ada rasa terkilan, dia ada rasa dia patut boleh menang dan sebagainya. Kan? Ini normal lah, ini naluri manusia lah. Cuma kalau boleh berhati-hati.
Sebab bila kita silap bercakap ni, zaman sains dan teknologi ni, zaman internet ni, Ya. setiap apa yang kita cakap, walaupun kita audience kita ni geng PKR juga, last sekali akan keluar pergi ke audience UMNO. So, jangan buka ruang untuk wujud satu polemik baru. Kan? So, kita tersilap cakap, niat kita mungkin taklah jahat. Mungkin hanya Taklah nak berkongsi. untuk mendedahkan seolah-olah ada penipuan berlaku. Mungkin niat tu nak beritahu aku patut menang. Kan? Tapi kita secara tak sedar, kan? Apa yang kita cakap tu, Ratu Naga ni tunggu je. Ya. Naga? Kan dah menjadi satu Tunggu je isu. nak mengenakan kita. Tengok ni bukti. Ada berlaku penipuan dan sebagainya. Menjadi mainan-mainan politik di sebelah sana. Benda ni kena hati-hatilah. Sebelum kita mengeluarkan sebarang kenyataan, you got to be careful. Kan? Kena hati-hati. Itu je lah. Okey, baik. Kita selesai untuk isu dakwaan Datuk Seri Syamsul Iskandar Mahmud Akil ni. Apa yang kita boleh harapkan adalah dengan pencerahan dan penerangan daripada Datuk Luqman Nur Adam, semua pihak sepatutnya meredakan ketegangan. Ya. Sekiranya ada. Juga kita... Saya rasa tak ada yang tegang pun. Habis kuat yang tegang ni, orang yang marah dengan Datuk Zahid. Yeah. Sebab hari ni Datuk Zahid ni banyak menyusahkan orang. Kan? Dia menyusahkan Muhyiddin Yassin, dia menyusahkan Hamzah Zainuddin. Daripada dulu hidup jadi Perdana Menteri, ada yang dapat jadi duta makan gaji buta, kan? Ada yang dapat jadi Menteri Dalam Negeri, boleh bagi minyak masak dan sebagainya kepada anak, kan? Sekarang dah jadi kluster mahkamah, anak dah diheret ke mahkamah, kan? Bila masa Azmin Ali pula mungkin akan diheret ke mahkamah. Yeah. Betul tak? Betul. So, Datuk Zahid ni banyak menyusahkan dia orang ni lah. Kan? Peluang dia orang nak berkuasa balik, nak menikmati jana wibawa, nak menikmati hasil daripada sumber judi, hilang sekelip mata. Daripada orang yang diagung-agungkan dalam setiap majlis-majlis rasmi, tiba-tiba kena turun naik mahkamah. Ya. Siapa tak sakit hati? Betul. Baik. Kita redakan isu itu, mungkin kita sedang mencapai satu titik pertemuan di mana seperti apa yang Datuk Luqman cakap, kita berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan supaya kerajaan perpaduan ini lebih kukuh dan boleh lebih ke hadapan, mungkin sehingga ke PRU 16, mungkin kita tak tahu, perancangan daripada pemimpin-pemimpin tertinggi kita lah. Baik, untuk isu seterusnya, baru-baru ini tular di media sosial bahawa SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, telah menggempur sebuah apa yang dikatakan safe house di sebuah apartmen di ibu kota Kuala Lumpur. Dan apa yang diketahui daripada berita bahawa SPRM telah menjumpai sejumlah mata wang asing berjumlah RM5 juta, mata wang asing Singapura iaitu Sing Dollar berjumlah 1.5 juta kalau saya tak silap, milik seorang pemimpin kanan sebuah parti. Baik, berlegar di media sosial selepas berita itu keluar, satu gambar yang menunjukkan bahagian belakang seorang pemimpin sedang memeriksa almari di dalam sebuah bilik. Jadi, ni cerita apa ni sebenarnya, Tok Luqman? Cerita apa sebenarnya ni? Adakah? Ya, cerita ni dia sebenarnya cerita konsesi pasir ni. Kita kena ucap terima kasih kepada Cikgu Bat lah. Ya. Cikgu Bat telah membuat laporan SPRM ke atas Azmin Ali. Cuma lama sangat benda ni senyap, kan? Saya tak tahulah, mungkin dulu tak jumpa safe house. Sekarang ni bila Azmin Ali dah tak berkuasa, kan? Safe house tu dah jumpa, kan? Bukan satu, ada 3 safe house. Oh, ada 3? Ada 3 safe house, bukan satu. Satu tu jumpa hampir lebih kurang 5 juta ringgit, ataupun dalam mata wang Singapura 1.5 lebih, kan? Satu tu jumpa berapa, 200-300 ribu. Satu lagi pun lebih kurang, yang angka dia 200 lebih ribu juga. So,
bagi saya lah, ini benda-benda yang bak kata orang tu, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Ya. Cikgu Bat dulu adalah orang yang mendedahkan tentang cerita konsesi pasir ni. Dan dia juga adalah orang yang mula menggelarkan Azmin ni dan pengikut Azmin sebagai kartel Azmin Ali. Besar jasa Cikgu Bat ni. Orang yang telah, bak kata orang tu, mengilhamkan perkataan kartel Azmin Ali. Ya. Tapi masa tu 2016. Masa tu Datuk Seri Anwar punya anak saudara ni masih isteri dia. Kan? Selepas mereka berpisah 2020, tak silap saya, kita ketika berlakunya langkah Sheraton, kan? Pada ketika itulah kita telah melihat seorang makhluk bernama Cikgu Bat ni, kan? Tiba-tiba lompat keluar daripada kereta yang sama daripada kereta Azmin Ali. Dia keluar bersama. Tapi semenjak tu tak ada lagi lah cerita kartel Azmin Ali ni, kan? Tak ada lagi lah cerita pendedahan demi pendedahan tentang Azmin Ali ni. So apa yang Azmin Ali berjaya lakukan ke atas Cikgu Bat ni, saya tak pasti, kan? Saya tak berani nak tuduh, kan? Tetapi saya rasa rakyat boleh berfikirlah di mana letaknya prinsip perjuangan Cikgu Bat ni. Baik, dan didakwa juga bahawa rakan seperjuangannya adalah COO di Menteri Besar Incorporated. Ya. Adalah anak saudaranya. Itu kita serahkan kepada pihak SPRM. Saya tak berani nak cakap, kan? Saya tak nak jadi macam Hisham Jalil. Semata-mata kerana apa ni, nama bapa sama, dia kata adik-beradik, kan? Bahaya juga. Kan nanti kan orang kata Hisham Jalil ni adik-beradik dengan Bukit Jalil pula. Lebih baik kita jangan buat andaian lah. Okey, tak apa. Kita tak pasti, kita jangan buat andaian. Ya, kita serahkan kes ini kepada SPRM. Kepada pihak SPRM. Saya nampak bagus hari-hari ini SPRM menjalankan tugas dengan penuh integriti. Tak ada lagi orang yang dilindungi, kecil ke besar ke, orang UMNO pun kena, kan? Menteri besar daripada UMNO pun kena. Zaman sekarang ni. Datuk Azlan Man, kan? Menteri besar daripada, cuma saya heran, menteri besar daripada Terengganu ni lambat sangat dia ambil tindakan, kan? Kita tahu ada kes lambat, kan? Sama juga menteri besar daripada Perlis ni. Kita harap dengan terbukanya cerita tentang bekas Menteri Ekonomi ni, kan? Kita harap lepas ni Menteri Besar Terengganu dan Perlis menyusul pula lah. Okey, baik. Kita serahkan kepada SPRM untuk menjalankan tugas, dan apa yang saya tahu bahawa SPRM pada ketika ini banyak juga yang operasi-operasi yang sedang dilakukan, tapi tak tahu sama ada ia melibatkan kes berprofil tinggi ataupun kes-kes biasalah. Tapi kita serahkan juga kepada SPRM untuk menjalankan tugas dia. Ada juga kes-kes yang kecil pun dihadapkan ke muka pengadilan. Contohnya banyak juga kartel-kartel yang melibatkan kemasukan pendatang-pendatang tanpa izin dalam negara yang telah berjaya ditumpaskan oleh pihak SPRM. So tak semestinya jerung saja kena, ikan bilis pun kena, pertengahan pun kena, semua kena. Jadi situasi ini sebenarnya mengembalikan integriti yang telah dipertikaikan oleh kebanyakan rakyat di Malaysia tentang fungsi SPRM. Di mana selama ini SPRM dilihat hanya menyerang yang kecil-kecil, yang jerung-jerung ni ditinggalkan disebabkan ada kabel lah, networking lah, kan. Jadi kes ini telah membuka mata kebanyakan rakyat bahawa SPRM tidak pilih bulu. Dan ini adalah integritinya SPRM. Jadi kita serahkan kepada SPRM. Macam kes ni, Cikgu Bat dah buka kes ni 2016 lagi. Tapi pasal dulu Azmin Ali yang meletakkan Latifah Koya tu sebagai ketua pengarah SPRM, ketua Pesuruhjaya SPRM.
sudah pastilah Latifah Koya tidak boleh bertindak ke atas Azmi Ali. Kan? Dan ramai lagi yang mana-mana yang pro kepada Tun Dr. Mahathir. Ya. Tetapi hari ini tidak ada siapa yang boleh melindungi orang macam Tun Daim, ya, yang dianggap sebagai untouchable, Yep. yang tak boleh disentuh, yang kebal, yang ada immunity, sudah mula dipanggil. Anak-anak Tun Dr. Mahathir, yang Mahathir dia kata saya tak ada duit. Hari ini semua orang tahu bahawa anak Mahathir ni tak ada seorang pun yang berjaya menjadi jutawan. Semua billionaire. Kan? Tak ada seorang pun dapat jadi jutawan. Tidak berjaya menjadi jutawan, tapi berjaya menjadi billionaire. Itu pun satu hal juga. Cuma saya haraplah anak-anak Tun Dr. Mahathir ni jangan ikut perangai Tun Dr. Mahathir. Kan? Saya dapat maklumat anak-anak Tun Dr. Mahathir ni dah bersedia untuk declare. SPRM minta suruh declare je. Declare lah. Apa nak takut? Kan? Tapi bila anak Tun Dr. Mahathir nak bekerjasama, nak declare dengan SPRM, harta mereka, bapak dia pula tak bagi. Kan? Ini masalah dia. Lain lah dengan Tun Daim. Tun Daim memang kalau boleh tak nak declare. Lagi boleh dia nak elak. Lagi boleh dia nak elak. Okey, baik. baik. Declare benda yang atas nama dia je. Padahal banyak benda yang tak atas nama dia. Betul. Kan? Semua orang bukan tak tahu. Dia punya harta Ismail Ulam Raja ni semua atas nama orang lain. Harta Ismail Ulam Raja di luar negara. Di luar negara lagi. Okey, baik. Kita, seperti yang saya cakap, kita serahkan kepada SRM kes ini. Kita nak move kepada isu yang seterusnya. Isu ini menjadi satu bualan netizen di luar sana. Lebih-lebih lagi di pihak parti pembangkang yang cuba memainkan persepsi dan juga cerita-cerita yang kurang enak untuk kita dengar terhadap Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri 1, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, berkenaan dengan adik kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi yang mengesahkan bahawa beliau telah menyertai Parti Islam Malaysia. Baik. Ini persepsi yang dimainkan di luar sana bahawa Presiden, Datuk Seri Presiden, tidak boleh menjaga adiknya sendiri. Tidak boleh mempengaruhi adiknya sendiri sehingga terpaksa keluar daripada UMNO menyertai Parti PAS. Dan ini juga seolah-olah mengesahkan bahawa setiap tuduhan yang dikenakan terhadap Datuk Zahid Hamidi adalah benar sehingga menyebabkan adiknya sendiri keluar daripada UMNO. Komen Datuk. Komen saya simple lah. Kita orang UMNO ni pun tahu adik dia ni orang berniaga. Dan kita pun tahu kan bahawa beliau kerap minta tolong dengan abang dia. Bila dia frust dengan abang dia, kita kena pandang dari sudut yang positif. Positif dia, ini jelas menunjukkan Datuk Zahid tak salah guna kuasa untuk mengayakan adik dia. Sehingga adik dia kecewa. Kan? Dan bagi saya, tak ada apa yang nak menghairankan, nak kita hairankan kalau adik kepada Datuk Zahid nak masuk PAS ke, nak masuk Bersatu ke, nak masuk parti apa pun. Sebab dia hanya seorang businessman, orang berniaga. Kan? Kalau dia minta tak dapat, dia rasa dia tak puas hati, dia nak pergi masuk parti apa pun, tak ada hal. It's a free country. Kan? Itu kebebasan dia. Apa yang kita nak heran? Patutnya kita rasa kecewa bila orang yang pernah jadi Susah Agung UMNO, orang macam Anwar Musa, kan? Masuk PAS. Itu kita patut kecewa. Orang macam Nur Omar masuk PAS. Orang macam Syahidan Kasim, bakal Menteri Besar Perlis masuk PAS. Itu bolehlah juga dibanggakan. Ini adik kepada Datuk Zahid saja. Adik kepada Presiden UMNO, bukan Presiden UMNO yang masuk PAS. Tapi jangan lupa, Presiden PAS, Ustaz Asri Muda, pernah masuk UMNO. Itu kita jangan lupa. Itu Presiden PAS. Timbalan Presiden PAS. Kita tengok, ada 2 timbalan Presiden PAS. Tinggalkan PAS. Ustaz Nasaruddin Maisa tinggalkan PAS. Mak Sabu tinggalkan PAS. Dan jangan kita lupa, hari ini bekas Majlis Syura PAS, Ustaz Khairuddin Aman Razali
Kan? Hari ni dia bukan setakat masuk UMNO, dia setiausaha Majlis Ulama UMNO. Maknanya dia lebih yakin dengan ulama-ulama dalam UMNO ni berbanding ulama-ulama dalam PAS. So apa kita nak heran? Setakat kalau adik-adik saya pun kadang-kadang buat benda-benda yang mengecewakan saya. Standard lah tu. Kita orang politik. Adik kita bukan orang politik. Adik kita orang berniaga. Kebetulan Kita merupakan nak expect adik kita ada roh perjuangan macam kita. Susah lah. Betul. Susah. Kita tengok Tan Sri Syahrir Samad. Dia berjuang lama dalam UMNO. Adik dia berjuang dalam PAS. Sekarang adik dia berjuang dalam Amanah. Kan? Sama juga ada banyak. Seluruh dunia ni ada banyak ahli politik. Abang kat tempat lain, adik di tempat lain. Kan? Tapi kalau bab kecewa-kecewa sikit-sikit ni, saya rasa besok lusa dipujuk, settle. Kan? Tak ada apa pun nak PAS bangga kan. Jadi umpama persepsi-persepsi yang cuba dimainkan oleh pihak parti lawan ni boleh dikatakan, boleh saya simpulkan sebagai satu isu yang picisan. Isu yang sangat remeh-temeh. Yang cuba nak memburukkan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Bagi saya, kalau kita lihat secara rasional, kita lihat secara dengan otak yang waras, bagi saya lagi kuat dia mainkan isu adik dia ni menyertai PAS, lagi bagus untuk Dato' Zahid. Sebab sebelum ni beliau dikatakan sebagai seorang yang terlibat dengan korupsi dan sebagainya. Yeah. Tetapi ketegasan dia sehingga adik dia sendiri pun frust, tidak dibantu. Maknanya ini jelas menunjukkan Dato' Zahid tidak menyalahgunakan kuasa dia. Itu for me is good enough. Lagi kuat korang mainkan isu ni, lagi naik makam Dato' Zahid. Okey. Cuba lihat daripada satu sudut yang berbeza, di mana seperti apa yang Datuk Lokman cakap, tindakan adik Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi keluar daripada UMNO menyertai PAS adalah kerana tidak mendapat laba habuan. Saya lebih beranggapan satu kekecewaan. Kecewa kerana apa? Biarlah rakyat memikirkan dia sendiri. Baik. Kita orang-orang yang dekat dengan Dato' Zahid, kita tahu. Tak apalah, kita tak payah buka aib orang dan sebagainya. Memadailah kita tahu. Dan saya gembira kerana Dato' Zahid jelas tak menyalahgunakan kuasa untuk membantu adik dia. Membantu ahli keluarga dia. Dan bagi saya lah, saya menasihat kepada ahli keluarga orang politik ni. Janganlah expect abang kita ke, bapa kita ke, adik kita ke nak terus menerus bantu kita tanpa kita usaha sendiri. Kadang-kadang mungkin dia bantu bagi sokongan dan sebagainya. Betul. Tapi kalau kita tak cari jalan, kenal dengan orang bawah, belajar macam mana susu galuh, standard operating procedure, kenal pasti dulu apa yang perlu dilakukan sebelum menyertai satu-satu bidaan dan sebagainya. Kalau kita tak ada usaha kita sendiri, tak boleh. Kalau nak jadi orang berniaga, jadilah orang berniaga yang terhormat, Berintegriti. dan bukan setakat terhormat, tahu macam mana cara nak buat kerja. Jangan semua benda nak expect ahli keluarga kita yang ada kaitan dengan politik. Cari jalan sendiri masing-masing. Cuba buat sendiri, berusaha sendiri. Berusaha sendiri, buat networking sendiri, jumpa orang-orang yang terlibat dalam berbagai bidang. Lambat laun kita akan berjaya. Networking tidak semestinya datang daripada orang politik. Bukan semestinya datang daripada orang politik. Saya cakap terus terang, banyak orang politik yang frust. Minta surat sokongan semua dapat. Tapi last kali tak dapat. Tetapi kenapa banyak orang berniaga, walaupun dia tak ada sokongan orang politik, tapi dia boleh dapat. Dia tahu macam mana, siapa dia patut approach dan sebagainya. Ya, betul. So, kena bijaksana lah kalau nak berniaga ni.
Nak berniaga, buat cara orang berniaga. Nak berpolitik, buat cara orang politik. Politik. Berniaga. Ya. Baik. Di situ saja dengan penjelasan dan pencerahan daripada Datuk Lokman, saya rasa kita boleh tamatkan cerita-cerita yang kurang enak tentang mengapa adik Timbalan Menteri masuk PAS, kenapa Datuk Zahid tidak menahan adiknya daripada keluar daripada UMNO. Ya. Kita dah boleh tutup cerita. Kerana seperti yang Datuk Lokman cakap, selagi dimainkan isu ini, selagi Datuk Zahid Bagi saya dia menguntungkan Datuk Zahid. menguntungkan Datuk Zahid. Jadi sekiranya pihak-pihak di sebelah sana ingin menguntungkan Datuk Zahid, carry on. Tidak menjadi hal buat orang-orang UMNO. Tapi, yelah, jatuh fitnah lah cerita je nanti. Ya. Okey, baik. Kita tutup isu ini. Saya nak pergi kepada isu yang seterusnya yang baru-baru ini keluar di laman-laman surat khabar bahawa ada cadangan untuk mengembalikan GST. Dan PMX sendiri telah memberi kenyataan bahawa kerajaan perlu naikkan gaji minima kepada, kalau tak silap saya, 3,000 sebelum GST itu boleh kembali dilaksanakan. Komen Datuk Lokman. Pertamanya, PMX ni bukan kali pertama dia bersetuju untuk pelaksanaan GST ni. Dulu tahun 93 pun dia dah setuju. Cuma keadaan ekonomi tak berapa okey, menyebabkan cadangan pelaksanaan GST tu tak berlaku. Ya. Semenjak 1981 83 dulu pun, zaman Tun Daim pun, dah ada perancangan nak laksanakan GST ni. Zaman Pak La pun sama, ada perancangan nak laksanakan GST, dah announce dan sebagainya, tapi disebabkan kegawatan ekonomi dan sebagainya ditangguhkan. Cuma zaman Datuk Seri Najib je, walaupun dia tahu John Howard di Australia bila laksanakan GST, akhirnya tumbang John Howard kan. Tapi Datuk Seri Najib tahu bahawa benda ni benda yang penting dilaksanakan. It's good for the country. Maka akhirnya dia ambil keputusan, walaupun ianya tak popular, walaupun dia tahu ianya boleh menyebabkan dia kalah pilihan raya, dia buat. Kan? Tapi alhamdulillah lah hari ini semua pihak dah tahu bahawa GST tu bagus untuk negara. Lebih lagi saya ni bekas pengarah komunikasi Kementerian Kewangan. Kita explain kat orang pasal GST ni. Kita tahu bahawa GST ni dia self-policing, GST ni dia sistem percukaian yang jauh lebih efisien. Cuma ialah kita punya negara ni nasib tak baik dapat seorang Perdana Menteri gila macam Mahathir ni. Yang menjadi negara antara yang pertama yang menghapuskan GST. Yang membuat Dan reverse. kita hilang, kalau dulu kita hilang sekitar 30 bilion. Ya. Saya rasa dengan saiz ekonomi kita yang makin besar ni, dia boleh pergi 35 ke 34 bilion. Different between GST dengan SST. SST yang penuh dengan kelompongan, cukai bertindih, dengan orang lari cukai. Betul. Dengan orang aktiviti pemindahan harga, dengan black economy. memang banyak kita rugi. Bagi saya lah, kalau saya jadi PMX, saya buat sekarang. Saya buat sekarang. Kita tak boleh tunggu sampai gaji minima 3,000 ni. Kan? Tapi lah, PMX ni dia nak buat apa pun dia fikir pasal rakyat. Kan? Kalau macam kita ni, kita fikir pasal negara. What is good for our country. Kan? Beban tak beban memang betul. Ada beban pada rakyat. Kan? Tapi yang cantik sekali, bila dah buat tu, kan, kita dah sekali tukar sistem percukaian kita daripada SST pergi GST. Itu pun banyak belanja tu. Ya. Kan? Setiap syarikat-syarikat semua mereka terpaksa berbelanja untuk tukar sistem post sistem baru, sistem percukaian baru. So sekarang nak kena patah balik. Sekali lagi belanja. Ya. Sekali lagi training. Kan? It's very costly. Secantiknya kalau kerajaan Mahathir dulu tak buat kerja gila menghapuskan GST. Itu yang paling cantik lah. Tapi nak tak nak sekarang ni, bagi saya, kena buat sekarang. Kenapa saya kata kena buat sekarang? Sebab kita tak banyak masa sebelum pilihan raya umum. Kalau dia nak buat tahun depan, saya tak advise. Kalau nak buat sekarang, dalam bajet belanjawan 2025,
supaya setidak-tidaknya ada masa untuk stabil. Sebab biasanya bila kita pindah daripada SST kepada GST ni, kita akan ada peningkatan dari segi pertama sekali kita punya kadar inflasi akan naik. Sekarang ni kadar inflasi kita very low. So this is the best time. Very low. Walaupun orang cakap harga barang naik dan sebagainya, but on paper memang kadar inflasi kita rendah. Dan you need the money now. Kita perlukan duit tu sekarang. Kalau kita tak lakukan, saya ambil contoh kita masukkan subsidi diesel. Berapa banyak kita jimat? Kita jimat 4 bilion saja. Betul. Maknanya untuk cover different between SST dengan GST is 40 billion. Kenapa kita tak buat satu keputusan yang tak popular, melaksanakan semula GST, dan kita memilih untuk hapuskan subsidi diesel. Lepas ni kalau na'udzubillah min zalik, hapuskan subsidi petrol. Kita boleh elak daripada buat 10 pengumuman Pengurangan yang boleh subsidi. menjimatkan 4 bilion ni, 10 pengumuman dengan hanya satu pengumuman yang tak popular. Ya. So kalau bagi saya lah, saya akan pilih laksana GST. Betul lah, kita nak elakkan keterisan. Dan saya nak ucap tahniah juga kepada Menteri KPDN Datuk Seri Armizan Ali. Ya. Bila saya ride motor di sempadan negara sebelah selatan Thailand, hari ni kita tengok pegawai-pegawai KPDN betul-betul pantau. Dia tengok berapa kali kereta pergi isi diesel. Kita pastikan hari ni. Jadi saya ucap tahniah kepada penguatkuasa dan Menteri KPDN. Hari ni kita rasa selamat kerana mereka menjalankan usaha untuk penguatkuasaan, pastikan diesel kita tidak tiris. Pastikan kenderaan-kenderaan daripada Thailand, kenderaan-kenderaan daripada Johor, daripada Singapura yang masuk ke Tambak Johor tidak menggunakan RON 95. Kan? At least kita ada rasa bahawa hari ni duit hasil pembayar cukai diberikan subsidi dalam bentuk RON 95, dalam bentuk diesel hanya kepada warga negara. Ya. Kan? Begitu juga dengan pasukan polis hutan, pasukan custom yang mengawasi sempadan untuk mengelakkan daripada minyak-minyak kita ni tiris, diseludup keluar. Yang mana Ini bagi saya baru-baru ini alhamdulillah lah, di bawah kerajaan Madani ni banyak perubahan. Okay. Baik, kembali kepada GST tadi. Datuk Lokman mencadangkan bahawa kita melaksanakannya sekarang. Okay. Apa yang saya lihat pada masa zaman Datuk Seri Najib, beliau melaksanakan GST, kalau tak silap saya lagi 1 tahun, 2 tahun kita nak menghadapi pilihan raya. 2015. April 2015. Kita pilihan raya 2018. 3 tahun. 3 tahun. Jadi adakah 16, 17, 18. Jadi adakah ini Cuba bayangkan 3 tahun tu pun tak cukup. tak cukup untuk Tak memahamkan cukup rakyat untuk memadamkan kemarahan rakyat. Kan? So kalau you tak buat tahun 2005, saya nampak pilihan raya 2006. 2026. 2026. Saya tak fikir pilihan raya akan dibuat pada 2027. Kan? So sebenarnya lah, kalau tanya dengan saya, the best tahun lepas lah buat. Betul. Maknanya tahun ni implement. Yes. Kita ada at least 3 tahun. 3 tahun. Bagi rakyat faham. Dan saya rasa rakyat hari ni dah nampak lah. Dulu bila ada GST, projek-projek pembangunan rakyat berjalan dengan bagus. Kita ada extra income, kita tidak ada kesempitan kewangan sehingga negara terpaksa berhutang, menambah hutang dan sebagainya. Saya nampak rakyat akan lebih rasional lah. Kali kedua kita melaksanakan GST ni. Dia tak macam dulu lah. Apa yang kita nampak di social media, ramai penyokong-penyokong di sebelah sana yang telah mula mempercayai apa yang Datuk Seri Najib lakukan dulu. Jadi mungkin ada sedikit
penerangan ataupun pencerahan yang perlu dibuat, kempen pencerahan yang perlu dibuat tentang GST. Sekiranya kerajaan mengambil keputusan seperti mana yang Datuk Lokman cakap, kita melaksanakan pada tahun ini, kerajaan perlu bekerja keras untuk memahamkan rakyat bahawa GST ini adalah salah satu sistem percukaian yang sangat efisien dan sangat bagus. Di mana dia boleh menambah pendapatan negara, saya ingat 35 bilion. Ya. 35 bilion. Masa zaman Datuk Najib tu 30 bilion ni. Lebih kurang lah. Lebih kurang 30 bilion. Kalau dibezakan 2017 tu kita dapat jimat, kita dapat extra income berbanding dengan 2000 last kali kita laksanakan SST sepenuhnya 2014. 15. 2015 tu 3 bulan pertama SST, lepas tu GST. GST. So 2014 tu kita punya pendapatan SST cuma 18 bilion. Tapi 2017 tu kita punya pendapatan 43 bilion. Jadi apa yang saya nak sampaikan, apabila daripada 17 bilion sehingga ke 45 bilion, kalau tuan-tuan perasan, dekat 26 bilion lah semua. okey, kalau tuan-tuan perasan, selepas itu banyak program-program berunsurkan kebajikan rakyat yang dilaksanakan. Ya. Jadi sekiranya Datuk PMX melakukan langkah mengembalikan GST, saya rasa mungkin kita akan ada lagi seperti klinik Satu Malaysia seperti dulu, ataupun UTC, ataupun banyak juga barang-barang yang dapat diberikan pengecualian. Lebih banyak barang-barang rumah yang boleh diberikan pengecualian daripada cukai. Kalau sekarang ni semua barang tak kira apa pun, semua kena cukai pun, sama saja SST. Kan? Jadi itu kelebihan GST yang kita buat dulu. GST yang kita buat dulu, dia ada 3 kategori. ya. Kategori pertama perbekalan standard. Perbekalan standard ni contohnya pakaian, perabot, barang elektrik. Dan ini semua 6%. 6%. Kemudian kita ada perbekalan dikecualikan. Maknanya bila beli barang tu dikecualikan daripada bayar GST, tapi bila dia jual dikenakan GST. Dikenakan GST. Ini perbekalan dikecualikan. Satu lagi perbekalan SIFA. Perbekalan SIFA ni terdiri daripada barang-barang keperluan asas. Beras, gula, minyak masak, semualah barang-barang ni, ini zero rated. Dia ada GST tapi kadarnya kosong. Itu sebabnya peringkat awal kita nak laksanakan dengan 4%, tapi nak pastikan golongan yang berpendapatan rendah yang banyak beli 60-70% perbelanjaan isi rumah dia beli barang-barang keperluan asas. So nak pastikan barang keperluan asas ni tak kena GST ataupun dikecualikan daripada GST. Macam kesihatan, pendidikan ini dikecualikan, perbankan dikecualikan daripada GST, exempted product. So itu sebab kita terpaksa naikkan daripada 4%, kita start dengan 6%. Jadi kalau nak laksanakan GST balik, it must be 6%. 6% juga. 6%. Kalau nak buat kerja bodoh, nak start dengan 3%, macam idea Mukhlis Mahathir, jangan buatlah. Saya firm bab ni. Jangan bazir masa. Sedikit pencerahan tu. Kenapa? Tak Fix boleh. dengan Dia 6%, 6% itu, dia cukup untuk cover produk-produk yang keperluan asas yang digunakan oleh masyarakat bawahan ini. Membolehkan seolah-olah macam cara Islam. Cara Islam, kita ambil duit daripada yang kaya, kita bagi duit pada asnaf. Okey? Umpamanya zakat. Macam zakat lah. Kan? Ini cara Islam lah. Kita ambil duit daripada yang kaya, bagi pada yang ni. Yang banyak beli perbekalan standard, beli baju. Orang miskin tak beli baju tiap-tiap hari. Kan? Orang yang berpendapatan yang berada, dia pergi minum dekat Starbucks, dekat Coffee Bean, dekat KLCC, on the way, dia nampak kasut Gucci, dia beli kasut Gucci. Dia nampak baju Louis Vuitton, dia beli Louis Vuitton. Kan? Dia tidak ada hari dia nak belanja untuk barang-barang perbekalan standard ini. Tapi orang biasa mungkin tukar baju masa Hari Raya Aidilfitri, Deepavali, Kohei Fat Choi, kan?
baru dia tukar baju. Ataupun baju sekolah setahun sekali tukar baju. Kan? So, perabot, barang elektrik, bukan hari-hari beli. Kan? Memanglah contohnya ada juga barang makanan, contohnya rempah. Kan? Kalau beli rempah yang cedok tu, yang timbang tu, tak adalah GST. Sebab tak ada value added. Tapi kalau rempah tu, rempah kari adabi, sudah dibungkuskan, sudah ada value added. Kan? Kena bayar GST lah. So, bergantung pada pengguna. Kena bijaksana lah macam mana nak pilih. Ada kalanya memang susah, terpaksa juga. Itu sebab masa kita laksanakan GST dulu, kita ada apa yang dipanggil sebagai BRIM GST. Kita naikkan RM300 tahun tersebut untuk cover kenaikan harga barang. Memang ada. Kenaikan harga barang tu kita nafikan. Memang ada. Ya, mana tahu kalau dilaksanakan kembali GST, kita boleh dapat, kalau ikutkan sekarang adalah apa yang dipanggil bantuan sara hidup daripada kerajaan perpaduan. Jadi mungkin kalau kata ada pengembalian GST, mungkin ada peningkatan daripada sudut amount bantuan sara hidup daripada bagi saya kerajaan ni dah cukup baik lah. Dia bagi 2,000 lebih. Dalam keadaan hutang yang ditinggalkan oleh Mahathir dengan Muhyiddin Yassin ni, sekarang ni dah jadi lebih 1 trilion. Kita boleh bagi STR lebih RM2,000. Bagi saya itu dah good enough. Saya pun terkejut kerajaan boleh mampu bagi RM2,000. Tapi kalau kita dah ada fixed income daripada GST, another 35 to 40 billion per year, banyak lagi benda yang kerajaan boleh bagi pada rakyat. Rakyat kena fikir benda tu lah. Dan ya, mungkin kita boleh meningkatkan dengan kadar GST tadi, dengan penerimaan GST tadi, boleh naikkan kadar gaji minimum, kadar gaji minimum. Itu pun satu benda yang saya agak muskil. Saya agak muskil macam mana PMX boleh naikkan gaji begitu tinggi. Bagi saya begitu tinggi. Kenaikan gaji yang diberikan kepada kaki tangan awam yang kaki tangan awam baru ni, betul. Cukup tinggi. Dikala kita menanggung beban hutang yang tinggi, PMX boleh buat. Mungkin cara dia buat dengan memerangi rasuah, memerangi ketirisan, dengan membawa masuk foreign direct investment banyak masuk. So mungkin beliau dah dapat unjurkan lebih banyak lagi foreign direct investment masuk, pertumbuhan ekonomi akan lebih cemerlang. Sekarang pun alhamdulillah orang anticipate kita dapat sikit, kita dapat lebih daripada yang sepatutnya. Kita punya KDNK cukup membanggakan antara ekonomi yang bak kata orang tu disegani. Kalau tak di dunia pun di Asia. Dan dalam masa yang sama kita boleh dengan kemasukan foreign direct investment ni, kita boleh lihat mata wang kita antara mata wang yang the best performance currency in the world. Bukan dekat ASEAN ke? Ini bukan tiger ASEAN lagi. Ini world level punya kenaikan mencanak. Sehingga Bank Dunia sendiri menganggarkan bahawa Malaysia akan menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi menjelang 2018. InsyaAllah. 2018. 2028. 2028. Maafkan saya. Okey. Kita dah kupas banyak isu, daripada politiknya, daripada isu fitnahnya, daripada isu persepsi buruk terhadap individu, assassination, character assassination, dan juga daripada isu kembalinya GST. Tapi apa yang saya lebih suka penjelasan daripada Datuk Lomar Adam adalah tentang GST, sebab saya sendiri adalah penyokong GST itu sendiri masa zaman Datuk Seri Najib, di mana kita nampak apa yang dia buat dengan duit GST yang dia dapat. Okey, sebab apa yang kita lihat sekarang ni, revenue instrument yang kita ada sekarang hanyalah daripada FDI. Banyaknya, besarnya daripada FDI. Jadi tidak salah kalau kata kita tambah satu lagi revenue instrument daripada GST tadi. Maka insya-Allah makin banyak perkara-perkara baik, makin banyak kebajikan-kebajikan terhadap rakyat yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan perpaduan. Baik,
kita sudah menghampiri masa. Sudah pukul 10. Tanpa kita sedar, dalam sedikit saja isunya yang kita timbulkan pada malam ini, dalam 2, 3, 4 isu saja. Tapi 1 jam itu terasa sangat sekejap. Sangat sekejap dengan penjelasan dan pencerahan yang dibuat oleh Datuk Lokman Nur Adam. Baik, jadi saya ucapkan terima kasih, jutaan terima kasih kepada Datuk Lokman kerana sudi datang ke studio untuk memberi pencerahan. Mengundang saya. Ya, sama-sama. Mungkin akan datang sekiranya ada lain isu yang kita perlukan daripada penjelasan ataupun pencerahan daripada Datuk Lokman, kita akan jemput lagi. InsyaAllah. Kerana umum tahu Datuk Lokman terkehadapan dalam menjelaskan isu-isu yang bangkit setiap hari, saban hari. Setiap hari beliau menjalankan live di channel beliau sendiri. Jadi tidak salah kalau kata NR Channel TV mengundangnya sekali lagi sekiranya ada satu isu yang kita perlukan kupasan daripada orang yang pakar. Baik, jadi sehingga itu saya ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton NR Channel TV. Jangan lupa like, komen dan follow semua social media NR Channel TV, sekira di YouTube-nya, di TikTok-nya, di Facebook-nya ataupun di Instagram, untuk mendapatkan kupasan-kupasan menarik daripada NR Channel TV. Setiap malam daripada Isnin sehingga Jumaat kita telah ada slot-slot yang tertentu daripada Puteri UMNO-nya, daripada Ketua Penerangan Wilayah, daripada mantan ADUN daripada Johor Bahru dan juga daripada saya sendiri, dan kita akan menjemput tetamu-tetamu yang tidak kurang hebat, tidak kurang ilmunya, tidak kurang knowledge-nya untuk menjelaskan ataupun memberi pencerahan tentang isu-isu yang berlaku. Jadi sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari saya Hasli Alias dari NR Channel TV.